Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So, siapa yang tidak kenal sahabat semua, Zunar the Cartoonist dan juga seorang otai reformis yang sentiasa memberikan sokongan kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar. Sebelum lagi Perdana Menteri lagi, ya, sudah memperjuangkan perjuangan reformasi dan juga ketidakadilan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi hari ini dalam satu majlis ya perasmian Festival Kartun Gen Z oleh YB Dr. Zalia Mustafa. Jadi apa yang berlaku ya dalam program ini yang menarik untuk saya bawakan bersama dengan Anda untuk mendengar sendiri ya satu sidang media apa kaitan kartun ini dengan generasi Z. Jadi sahabat semua, mari kita tonton bersama video ini. Jap. Sa. Biar start. Okey. Boleh ceritakan mengenai event hari ini dan apa kepentingan daripada event hari ini? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang turut hadir dalam memberi liputan kepada program hari ini. So bagi saya program hari ini ada satu program yang sangat baik yang telah dianjurkan oleh kartunis-kartunis khususnya pengarah iaitu saudara Zunar yang memang kita kenal sekian lama. Tetapi satu konsep baru yang dibawa ialah untuk mencungkil bakat-bakat kartunis-kartunis muda yang berusia 30 tahun ke bawah. Dan bagi saya ini adalah satu perkara yang baik dalam kita meneruskan usaha-usaha untuk memperkasakan kartunis-kartunis ini. Dan bagi saya kartunis ini yang seperti saya sebut bukanlah hanya dari sudut ia sebagai satu seni untuk menghiburkan, tetapi juga ia adalah satu perkara di mana yang telah juga ditunjukkan sendiri oleh saudara Zunar bahawa kartun ini sebenarnya sangat berguna dalam memberi mesej dan dalam tema hari ini untuk membawa perpaduan kepada negara khususnya antara kaum juga adalah merupakan satu medium di mana kita ataupun platform yang kita boleh gunakan untuk menyatakan tentang mesej-mesej yang bagus dan yang baik dan khususnya mesej-mesej yang terkait dengan perpaduan. Dan saya rasa ini adalah sangat bertepatan. Dan saya juga difahamkan hari ini ada sehingga 180 orang kartunis-kartunis muda yang telah membawa sehingga lebih daripada 260 karya-karya mereka itu sendiri, dan ini haruslah sebenarnya diwar-warkan juga kepada umum supaya mereka juga sendiri melihat bagaimana bakat ini sebenarnya sangat berpotensi. Tetapi ada satu sudut di mana saya juga memberi penekanan bahawa seni ini boleh dipertingkatkan lagi dalam suasana kini di mana AI ataupun artificial intelligence kemudiannya dari sudut digital boleh dipertingkatkan, dan ini telah sebenarnya sangat luas potensinya dari sudut ekonomi sendiri. Dan kita seperti yang kita tengok juga dalam pembentangan bajet kemarin, Datuk Seri Anwar sendiri telah memberikan sehingga kerajaan memberikan sehingga 160 juta ringgit untuk memperkasakan seni kreatif ini, dan ini adalah satu perkara yang saya rasa boleh diperkukuhkan dan juga boleh diperkembangkan dalam aspek-aspek yang jauh lebih ke depan lagi, insya-Allah. Okey, mengenai belanjawan yang membentangkan semata apa rancangan YB selepas baik, saya nampak sebenarnya dengan tema yang dibawa untuk memperkasakan rakyat itu ada satu bajet belanjawan yang ataupun belanjawan yang sangat mendekat kepada rakyat lah dalam aspek ekonomi madani dan saya yakin insya-Allah kita akan melihat pertumbuhan yang lebih baik selepas daripada ini. Dan in fact kalau kita dengar semalam banyak di antara perkara-perkara yang memperkasakan rakyat dalam pembentangan bajet semalam. Satu perkara yang Datuk Seri Anwar sebut contohnya program-program yang secara langsung dia hanya bukan daripada atas ke bawah tetapi dia juga bottom up di mana kita memperkasakan rakyat dalam contohnya bajet sanduk tantemi madani yang di mana maknanya rakyat sendiri menentukan bagaimana mereka mahu memperkasakan bajet ataupun peruntukan yang telah diberikan kepada mereka dalam bentuk yang lebih kreatif dan akhirnya memberikan hasil
dan meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi saya rasa ini adalah satu perkara yang baik. Dan bagi wilayah Persekutuan sendiri, kita tengok juga ada banyak bajet-bajet yang sebenarnya berkaitan dengan perkara-perkara yang telah diutamakan dengan tema yang dibawa oleh bajet ataupun belanjawan 2025. Doktor, kalau ikut tadi yang berbalik pada festival kartun Denzi, kalau dilihat tadi macam kartunis Ain, kartunis muda, dia mengekspresikan apa buahan dia mengenai sex education. Betul. Jadi bagaimana doktor melihat lukisan kartun ni boleh merangsang anak-anak muda ni untuk meluahkan dan mengekspresikan dia orang punya pandangan lah, Gen Z punya pandangan. Ya, saya yakin bahawa anak muda ni dia punya creativity is very orang kata boleh go beyond maksudnya dia punya creativity tu very versatile. Jadi kita juga sebenarnya harus memberikan galakan kepada anak-anak muda ini dalam usaha yang begitu. Seperti yang saya sebut tadi, mesej yang dibawa adalah mesej yang macam contoh dari adik Ain tadi. Dia membawa mesej yang terkait dengan diri beliau sendiri. Jadi saya yakin begitu juga anak-anak muda yang lain ada perspektif yang tertentu yang mungkin dekat di hati mereka yang hanya boleh mereka gambarkan dengan dalam bentuk caricature ke, dalam bentuk seni yang lebih santai, tetapi kadang-kadang macam saya sebut dia juga ada boleh digambarkan dalam bentuk sinis tetapi akhirnya berkesan dan dekat di hati mereka yang melihat, di hati rakyat, di hati orang ramai. So saya rasa seperti yang saya sebut lagi, potensi kepada seni kreatif ni memang terlalu besarlah, meluas. Lagi berbalik pada soalan belanjawan, bagaimana pula perancangan untuk macam sekarang kita ada musibah banjir, tanah runtuh, tanah jelas, apa perancangan YB? Baik, itu sebenarnya juga disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam yang memang terkait secara langsung lah dengan wilayah Persekutuan dan khususnya di BKL atas insiden-insiden yang berlaku akhir-akhir ni, termasuklah tanah bernam, kemudian insiden banjir. Yang ini sebenarnya walaupun kita di peringkat di BKL sentiasalah bersedia dalam bentuk apa saja bentuk bencana yang mungkin akan berlaku di Kuala Lumpur, khususnya lagi dalam keadaan di mana cuaca yang tidak menentu ini. Jadi yang telah diberikan oleh kerajaan semalam sangat-sangat membantu dalam usaha-usaha kita tersebut, walaupun di BKL dan Jabatan Wilayah Persekutuan sendiri telah pun sebenarnya meletakkan perkara-perkara tertentu dah dalam mengatasi masalah ini, mitigasi banjir contohnya, kemudian kajian-kajian geoteknikal yang telah diberikan sebanyak 10 juta, itu adalah satu perkara yang membantu kita di peringkat operasi di peringkat di BKL dan wilayah Persekutuan khususnya Kuala Lumpur. Baik, terima kasih. Balik kepada Puan Zuna. Zuna. Tuan, puan. Okey, saya nak sebut sikit je. Generasi muda ini mereka punya satu pemikiran yang kritikal. Ya. Saya sekadar yang saya tahu sedikit, mereka tidak mau terlalu sangat diajar. Ya. Karena itu medium kartun ini jadi medium mereka untuk melepaskan perasaan apa yang mereka nak sampaikan. Jadi ini yang kita kena fahami, dan saya minta pihak kerajaan juga memahami ini. Karena memang dia tidak boleh lagi satu arah pendidikan. Dia mesti dua arah. Dan sebab itu festival ini dibuat. Kalau kita contohnya saya bagi tahu muhibah perpaduan pada mereka mungkin tidak memahami. Tetapi kalau disuruh silakan kamu yang melukis apa yang kamu maksud dengan muhibah dan perpaduan, itu yang lebih berkesan. So mereka yang kita suruh mengajar kita, bukan apa yang mereka mahu. Jadi saya rasa perlu fahami. Kerana itu kita lihat generasi muda sekarang mereka suka melukis kartun. Kerana itulah perasaan mereka. Itu yang perasaan dia. Dia tak suka pada perasaan lah. So ini harus beri sedikit kebebasan supaya dia dapat meluahkan perasaan dia melalui kartun. So jadi ada program buat jelajah ke festival ni? Kita ada plan lah, tapi saya nak sebutkan juga sekarang kami ada satu rencana untuk tahun depan. Kita akan sambut ASEAN. Kita akan buat satu festival kartun ASEAN. Itu masih di rencana yang masih peringkat awal lah kan. Dengan YBZ sekali. InsyaAllah boleh. Dari ASEAN, sebab kita ada hubungan dengan kartun ASEAN. Mungkin kita boleh buat sesuatu yang begitu ya. Okey, terima kasih. Terbaik sahabat semua, itu dia Zunar kartunis. Ya, banyak menggunakan kartunnya dalam bentuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan kezaliman sejak
Datuk Seri Anwar dizalimi, di penjara dengan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal dan sebagainya. Bagaimana rumah Datuk Seri Anwar diserbu, ya begitu sahaja. Bayangkan sahabat semua itu dilukis oleh Zunar ini dalam kartun-kartunnya dari awal hinggalah sekarang. Ya. Jadi ini antara otai yang menggunakan kartun untuk berjuang. Ya, jadi sahabat semua, apa pandangan Anda boleh berikan komennya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun kang dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nopo Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.